Perisai yang menukarkan minyak, bagaimana Malaysia secara senyap menjadi pelindung Timur Tengah. Suasana di ibu pejabat diplomatik seluruh dunia serta-merta menjadi gempar ekoran pengumuman dari sebuah negara Timur Tengah. Mulai saat ini, kami akan menghentikan semua ekspor minyak mentah ke seluruh dunia. Ah, tunggu sekejap. Malaysia adalah pengecualian. Kami akan menukarkan 6 juta tong minyak mentah dengan senjata dari Malaysia. Dalam dunia diplomasi, sudah menjadi rahasia umum bahwa minyak bukan lagi komoditi yang boleh dibeli dengan uang. Namun bagaimana mungkin hanya Malaysia yang dibenarkan untuk berurus niaga minyak? Ketika seluruh dunia bergelut akibat perang di Timur Tengah, berebutkan setiap titis minyak adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi sebuah negara untuk memperoleh bekalan minyak mentah dalam skala sebesar ini. Negara-negara jiran bukan sahaja cemburu, malah tergamam dan tidak mampu berkata apa-apa. Namun, ada satu perkara aneh yang lain. Malaysia kini dianggap sebagai negara pelindung yang amat penting bagi Timur Tengah. Bagaimana Malaysia boleh mendapat gelaran sedemikian? Dan mengapa hanya Malaysia satu-satunya negara yang dibenarkan menerima bekalan minyak? Rahasia tersembunyi Malaysia ini akan saya ceritakan sekarang. Sebelum kita memulakan cerita ini, untuk menyokong usaha pembikinan saluran ini, sila langgan dan berikan butang suka. Bagi mereka yang menyokong Malaysia, sila tulis Malaysia, boleh di ruangan komen. Malaysia peroleh 6 juta tong minyak mentah dari UAE. Satu baris tajuk berita berwarna merah yang bergerak pantas di bahagian bawah skrin telah mengubah sepenuhnya suasana di bilik situasi bawah tanah itu. Pukul 4.17 pagi di Washington DC, ketika saya melihat berita tergempar itu, hanya satu kesimpulan yang terlintas di pikiran saya, ini mustahil. Sementara para pegawai kanan yang dipanggil secara tergempar mengambil tempat masing-masing di meja persidangan, saya sudah mula membuat pengiraan di dalam kepala. Ini bukan lagi sekadar berita tenaga, ini adalah perang tenaga. Ketegangan di Selat Hormuz telah memuncak sejak beberapa bulan lalu, dan harga minyak mentah global melonjak hari demi hari. Kos insurans sahaja untuk kapal-kapal tangki yang melalui Timur Tengah sudah mencapai tahap yang tidak dapat ditanggung. Dalam keadaan sebegini, pergerakan 6 juta tong minyak mentah bukanlah sekadar berita tenaga. Ia adalah berita perang. Di bawah skrin, tajuk-tajuk berita tambahan terus mengalir. Ancaman logistik di Timur Tengah, kebimbangan sekatan laluan Selat Hormuz, negara-negara mula memeriksa rizab petroleum strategik. Pada saat dunia sedang berkira setiap titis minyak, Malaysia dilaporkan telah memperoleh 6 juta tong. Sudah tentu, kebanyakan orang yang duduk di dalam bilik mesyuarat itu tidak menunjukkan reaksi yang besar. Salah seorang pegawai yang bertanggung jawab dalam sektor tenaga berkata dengan berhati-hati, "Mungkin ini sebahagian daripada kontrak jangka panjang biasa." Saya segera memintas kata-katanya, "Tidak, ini bukan lagi soal harga. Ini adalah soal logistik itu sendiri yang telah menjadi politik." Seketika, bilik mesyuarat menjadi senyap sunyi. Bunyi cawan kopi diletakkan di atas meja kedengaran, dan selepas itu, tiada siapa yang cuba membantah. Saya membentangkan peta di atas papan tulis dan mula menjelaskan sambil menuding jari. Pangkalan simpanan Fujairah di UAE terletak di luar Selat Hormuz, menjadikannya salah satu daripada beberapa laluan ekspor yang masih boleh berfungsi walaupun selat itu ditutup. Terdapat juga rekod yang menunjukkan 2 juta tong yang diperoleh Malaysia sudah pun dalam perjalanan ke kemudahan simpanan domestik mereka. Ini bukan urus niaga yang dibuat secara tiba-tiba. Ia adalah satu pertukaran kontingensi yang telah dirancang dengan teliti oleh seseorang terlebih dahulu. Jika itu boleh berlaku, saya menyambung, ini bermakna UAE yang telah bertindak dahulu. Maksudnya, mereka yang menghubungi Malaysia terlebih dahulu. Setelah melafazkan kata-kata itu, saya berpikir dalam hati, kenapa Malaysia dan bukan Amerika? Soalan itu terus bermain di pikiran saya. Sebagai seseorang yang telah menguruskan keselamatan tenaga di Timur Tengah selama 27 tahun, hanya ada satu perkara yang saya yakini. Pada hari itu, dalam keadaan tegang sebegini, pemberian bekalan keutamaan kepada sebuah negara tertentu bukanlah soal uang. Di sebaliknya, pasti ada syarat pertukaran lain yang tersembunyi. Sejurus selepas mesyuarat berakhir, saya terus menuju ke bilik arsip sulit. Saya perlu menyimak segalanya. Laluan pergerakan minyak mentah,
rekod penghantaran dari pangkalan simpanan Fujairah, dan status penerimaan di kemudahan simpanan Malaysia. Namun ketika saya sedang menyelak dokumen, saya menyadari sesuatu yang aneh. Selepas halaman 12, terus ke halaman 15, nombor halaman melompat, dan satu lampiran yang sepatutnya berada di antara halaman-halaman itu telah hilang sepenuhnya. Saya bertanya kepada pegawai perhubungan CIA yang berdiri di sebelah saya, ada halaman yang hilang di sini. Adakah ia telah diklasifikasikan semula? Pegawai itu menjawab sambil sedikit mengalihkan pandangannya, arahan dari pihak atasan. Wajah saya menjadi tegang. Arahan siapa? Selepas senyap seketika, pegawai itu tidak berkata apa-apa. Setelah 27 tahun bekerja dalam bidang ini, saya tahu apa maksud kesunyian itu. Seseorang telah dengan sengaja mengeluarkan maklumat tertentu dari dokumen ini. Pasti kerana sebab mengapa Malaysia menerima minyak mentah itu tertulis di situ. Dan seseorang di peringkat tertinggi di Amerika tidak mahu sebab itu didedahkan kepada umum. Pada hari itu, buat pertama kalinya, saya merasakan bahawa insiden ini bukanlah sekadar berita tenaga, tetapi satu isu yang jauh lebih mendalam. Lewat malam itu, satu memo ringkas tiba melalui saluran keselamatan yang lain. Hanya ada satu permintaan dari UAE, keutamaan tertinggi untuk menambah stok sistem pemintas buatan Malaysia. Saya membaca ayat itu 2 kali. Malaysian Interceptor, sistem pemintas buatan Malaysia. Fikiran saya ligat berputar. Jangan-jangan sistem peluru berpandu jarak sederhana permukaan ke udara, perisai. Seketika itu, suasana di dalam bilik berubah. Seorang penasihat dari Pentagon yang berada di sebelah saya berkata dengan suara yang perlahan dan berhati-hati, nama itu lebih baik tidak disebut di sini. Mendengar kata-kata itu, entah kenapa saya teringat kembali suasana di sebuah forum pertahanan di Washington pada tahun 2019. Ketika itu, seorang wakil dari sebuah syarikat pertahanan Malaysia selesai membuat pembentangan. Saya, dalam bentuk soalan, telah memberikan kritikan sinis, teknologi yang hebat, tapi saya tidak nampak apa-apa strategi untuk bersaing dengan sistem Patriot atau THAD. Pada masa itu, seorang penyelidik Malaysia menjawab dengan tenang tetapi tegas, peperangan tidak berlaku di dalam makmal. Saya hanya tersenyum mendengar jawaban itu. Ya, betul. Sebab itulah wujudnya senjata buatan Amerika. Tidak pernah saya sangka kenangan itu akan kembali menghantui saya dengan cara yang begitu nyata pada malam ini. Saya kembali ke meja dan membuka terminal keselamatan pribadi saya. Saya mula membuat semakan silang. Rajah konfigurasi sistem pertahanan udara UAE, rekod pergerakan logistik pangkalan simpanan Fujairah, anggaran lokasi penghantaran sistem perisai, dan aliran inventori peluru berpandu buatan Malaysia. Ketika ketua saya membuka pintu dan masuk ke bilik mesyuarat, saya sudah pun tenggelam dalam analisis data. Patrick, laporkan perkara ini sebagai diversifikasi bekalan tenaga. Anggap saja ini satu berita baik yang muncul. Tanpa mengalihkan pandangan dari skrin, saya menjawab, tidak, ketua. Saya menyambung, Malaysia telah menyediakan perisai untuk melindungi langit UAE. Dan sebagai balasannya, mereka menerima 6 juta tong minyak. Ini bukan cerita yang indah, ketua saya berkata dengan suara yang perlahan. Kenyataan tidak selalunya menjadi strategi, Patrick. Saya tidak menjawab apa-apa, tetapi di dalam hati, keputusan saya sudah muktamad. Pada subuh hari itu, saya buat pertama kalinya sedar. Negara yang bernama Malaysia ini mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang saya sangkakan. Berbahaya di sini bukan dalam konteks permusuhan. Ia merujuk kepada sebuah negara yang mampu secara senyap meruntuhkan tatanan dunia yang telah dibina oleh kuasa-kuasa besar selama berpuluh-puluh tahun tanpa disedari sesiapa. 6 juta tong minyak mentah itu hanyalah satu angka. Isu sebenarnya adalah fakta bahawa mereka mampu menerimanya. Beberapa hari selepas siasatan dimulakan, saluran taklimat rasmi telah ditutup. Terdapat tekanan senyap dari pihak atasan untuk tidak memanjangkan isu ini. Oleh itu, saya mula bertindak secara sendirian melalui saluran ketenteraan tidak rasmi. Setelah menggunakan segala sumber yang ada, saya berjaya memperoleh sebahagian daripada rekod pertempuran udara YE. Tajuk dokumen itu ringkas, Laporan Pertempuran Pertahanan Udara YE. Pada mulanya,
Saya menyelak halaman-halaman itu untuk mengesahkan prestasi operasi senjata buatan Amerika. Saya ingin melihat data prestasi sistem Patriot kami dalam pertempuran kali ini. Namun, apa yang saya temui adalah sesuatu yang sama sekali di luar jangkaan. Pada malam itu, sejumlah 534 peluru berpandu telah dilancarkan ke arah sistem pertahanan udara UAE. Saya terhenti seketika melihat angka itu. 534, ini bukan serangan amaran atau provokasi setempat. Ini adalah serangan tepu yang direka untuk melumpuhkan sebuah bandar sepenuhnya. Jumlah yang berjaya dipintas adalah 494 dengan kadar kejayaan keseluruhan sekitar 92%. Angka itu sendiri sudah menakjubkan, tetapi yang membuatkan saya tergamam adalah baris seterusnya, sistem peluru berpandu jarak sederhana permukaan ke udara perisai. Kadar kejayaan pertempuran 96%. Saya meletakkan dokumen itu seketika. Kemudian saya mengambilnya semula. Adakah angka ini betul? Penasihat dari Pentagon di sebelah saya mengangguk. Ini adalah rekod pertempuran sebenar, bukan data dari tapak latihan. Saya melihat skrin sekali lagi. Kira-kira 60 peluru berpandu dari sistem perisai telah dilancarkan dan kadar kejayaan pintasannya adalah 96%. Ini bukan sekadar bermakna ia adalah senjata berprestasi tinggi. Ia adalah senjata yang benar-benar telah mempertahankan sebuah bandar di ambang kemusnahan. Saya menarik nafas, perlahan, dan berpikir. Serangan tepu berskala besar seperti ini di Timur Tengah bermakna pihak penyerang beroperasi dengan keyakinan bahwa mereka boleh menembusi apa sahaja sistem pertahanan udara yang ada. Fakta bahwa senjata buatan Malaysia telah menangkis serangan sedemikian dengan kadar kejayaan 96% mula menggugat keyakinan yang telah saya pegang selama 27 tahun. Saya juga menyemak rekod komunikasi. Bahagian inilah yang paling mengganggu saya. Kebiasaannya, apabila negara-negara Timur Tengah memerlukan pengukuhan segera sistem pertahanan udara mereka, panggilan akan dibuat ke Amerika. Permintaan untuk bekalan tambahan sistem Patriot, stok peluru berpandu kecemasan, atau penghantaran tenaga pakar akan membanjiri Washington. Tetapi kali ini, ia berbeza. Panggilan pertama dari UI bukan ke Washington. Ia ke Kuala Lumpur. Kenapa mereka tidak datang kepada kita dahulu? Penasihat itu menjawab dengan berhati-hati, tempo menunggu untuk bekalan tambahan peluru berpandu Patriot sekarang adalah 5 tahun. 5 tahun? Sejak perang di Ukraina, barisan pengeluaran kami berada pada tahap tepu. Bekalan segera adalah mustahil untuk mana-mana negara sekutu. Saya terdiam seketika. Tidak dinafikan sistem pertahanan udara Amerika adalah yang terkuat di dunia. Teknologi dan pengalaman operasinya adalah yang terbaik. Namun, dalam situasi di mana sebuah bandar sedang diancam, janji bekalan dalam tempoh 5 tahun adalah sama seperti tidak memberikan bantuan langsung. UAE memerlukan sesuatu dengan segera, dan Malaysia mampu menyediakannya. Lebih mengejutkan, rekod seterusnya menunjukkan bahwa sebaik sahaja menerima permintaan kecemasan dari UAE, pihak Malaysia segera mempertimbangkan untuk membekalkan unit di luar kontrak sedia ada. Terdapat rekod yang menunjukkan mereka menimbang untuk menghantar sebahagian daripada stok yang sepatutnya ditempatkan untuk tentera udara di Raja Malaysia TUDM. Stok untuk TUDM? Penasihat itu mengangguk. Saya terhenti berpikir. Menghantar unit yang sepatutnya menjadi sebahagian daripada sistem pertahanan udara negara sendiri ke negara lain bukanlah satu keputusan yang mudah. Ia bermakna mengutamakan aset yang sepatutnya melindungi tanah air sendiri kepada negara sekutu. Dari segi diplomatik, ia adalah tanda kepercayaan tertinggi. Dari segi strategik, ia adalah satu perjudian yang besar. Jadi, ini bermakna Malaysia telah bertindak seolah-olah mereka adalah negara sekutu rapat. Penasihat itu hanya mengangguk tanpa kata. Kata-kata itu bergema di dalam pejabat untuk seketika. Saya menyelak rekod logistik. Tarikh peluru berpandu mulai disiapkan untuk penghantaran. Tarikh ia tiba di pangkalan udara, dan beberapa hari kemudian, 6 juta tong minyak mentah berlepas dari pangkalan strategik Fujairah di UAE menuju ke Malaysia. Saya membentangkan peta dan melihat kedua-dua aliran itu serentak. Anak panah dari Kuala Lumpur ke Abu Dhabi, dan anak panah dari Fujairah ke Pelabuhan Klang.
Kedua-dua aliran ini direkodkan sebagai dua peristiwa berasingan yang tiada kaitan. Namun, jika ada satu perkara yang telah saya pelajari dalam 27 tahun ini, ia adalah tiada kebetulan yang berlaku serentak, terutamanya dalam krisis tenaga semasa perang. Saya menulis dua perkataan perlahan-lahan di buku nota saya, pertukaran strategik. Ia bukan bayaran. Ia adalah pertukaran kepercayaan yang lahir daripada teknologi yang terbukti di medan perang. Saya telah melihat beratus-ratus urus niaga minyak mentah sebagai penganalisis tenaga, perundingan harga, penyesuaian logistik, pengoptimuman laluan pengangkutan, pengurusan risiko di zon konflik. Namun, idea untuk menukar senjata dengan minyak mentah tidak pernah ada dalam kerangka analisis saya. Lebih tepat, ia ada, tetapi dianggap sebagai cerita lapuk dari era Perang Dingin dan tidak pernah diambil serius. Sambil mengesahkan fakta bahwa Malaysia telah berjaya melaksanakannya di tengah-tengah Timur Tengah, pada abad ke-21, saya mula melihat negara ini dari perspektif yang berbeza. Kami masih mengira senjata dengan senarai harga, tetapi Malaysia sudah pun mengamalkan kaedah pengiraan yang berbeza. Malam itu, saya menghabiskan masa meneliti dokumen, menjejaki dari mana struktur pertukaran ini bermula dan kemana ia akan berakhir. Kesimpulannya hanya satu, 6 juta tong minyak mentah itu adalah hasilnya. Sebelum itu, ada senjata yang telah melindungi langit dalam pertempuran sebenar. Sebelum itu, ada keputusan untuk menghantar senjata itu. Dan sebelum itu, ada timbunan kepercayaan yang membolehkan keputusan itu dibuat. Saya masih belum dapat memahami sepenuhnya rantaian ini. Tetapi satu perkara yang jelas, cerita ini baru sahaja bermula. Tidak sampai seminggu selepas siasatan dimulakan, saya menemui satu corak yang sama sekali tidak dijangka ketika menganalisis log komunikasi ketenteraan di Timur Tengah. Beberapa hari selepas pertempuran di UAE berakhir, satu istilah yang sama mula muncul secara mendadak di saluran ketenteraan di seluruh rantau itu, sistem peluru berpandu jarak sederhana, perisai. Pada mulanya, ia muncul dalam komunikasi dalaman tentera UAE. Kemudian, istilah yang sama datang dari Ibu Pejabat Pertahanan Udara Arab Saudi. Saluran Kementerian Pertahanan Irak juga menunjukkan perkara yang sama. Laporan dalaman dari Bilik Strategik Tentera Qatar juga mengandungi kandungan yang serupa. Semua orang bertanya soalan yang sama, bolehkah kita mendapatkan sistem perisai? Di hadapan skrin, saya menyelak log komunikasi satu persatu dan perlahan-lahan meremang bulu roma. Selama 27 tahun memerhatikan Timur Tengah, saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Sebuah sistem senjata dari satu negara menjadi sasaran permintaan yang begitu pantas, meluas, dan serentak sejurus selepas melalui pertempuran sebenar. Ini adalah sesuatu yang di luar pengalaman saya. Dalam pasaran senjata, ada sesuatu yang dipanggil cakap-cakap dari mulut ke mulut. Ia jauh lebih berkuasa daripada data di atas kertas. Ia adalah cerita dari askar-askar yang pulang hidup dari medan perang. Letupan pintasan yang bergema di bawah langit malam itu tidak hanya tinggal sebagai angka di skrin radar. Ia telah terukir dalam ingatan para pegawai yang menyaksikannya secara langsung dan di telinga para komander negara jiran yang mendengarnya melalui radio. Nama senjata yang terselamat di medan perang membawa berat yang berbeza. Berat yang tidak boleh ditiru oleh mana-mana katalog, mana-mana pembentangan di pameran, atau mana-mana slogan diplomatik. Nama itu kini bergema serentak di seluruh saluran ketenteraan di Timur Tengah. Ini bukan sekadar pertanyaan mengenai senjata. Ini adalah satu kepanikan. Para pegawai tentera di Timur Tengah sudah tahu. Maklumat bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan seterusnya tersebar melalui pelbagai saluran. Dan pengiraan bahwa serangan itu tidak akan berhenti di UAE telah memberi tekanan kepada setiap ibu pejabat pertahanan udara di rantau itu. Apabila perang bermula, tiada siapa yang dapat menjamin di mana musuh akan berhenti. Ketakutan bahwa peluru berpandu yang membanjiri langit UAE hari ini mungkin akan menuju ke ibu negara mereka esok telah mencetuskan log komunikasi ini. Para komander yang duduk di ibu pejabat pertahanan udara, sebelum memikirkan angka dan taktik, akan bertanya soalan ini terlebih dahulu. Bolehkah kita mempertahankan langit kita? Jawaban yang paling jujur untuk soalan itu telah diberikan oleh senjata buatan Malaysia, sistem perisai.
Dan fakta itu kini menggerakkan seluruh Timur Tengah. Saya mengeluarkan data kontrak peralatan pertahanan. Saya mula-mula menyemak negara-negara yang sudah mempunyai kontrak untuk sistem perisai. Y. Arab Saudi, Irak. Ketiga-tiga negara ini telah membuat permintaan yang sama kepada Malaysia pada masa yang hampir serentak. Mereka mahukan kuantiti yang lebih banyak daripada yang termaktub dalam kontrak sedia ada dihantar lebih awal. Dan permintaan untuk mendapatkan stok peluru berpandu pintasan tambahan dengan segera. Dalam keadaan biasa, setiap permintaan ini akan dibawa ke meja rundingan dan melalui proses pertimbangan selama berbulan-bulan. Penyesuaian jadwal penghantaran, rundingan semula harga, pengesahan syarat pemindahan teknologi, prosedur kerjasama antara kerajaan. Proses rumit itu kini telah dipintas sepenuhnya dan hanya kesimpulan yang dikejar. Beri kami dengan cepat. Kami perlukannya sekarang. Fakta bahwa tiga negara membuat permintaan dengan kandungan yang sama, pada waktu yang sama, dan dengan desakan yang sama, membuatkan saya gelisah. Selama 27 tahun menganalisis aliran peralatan pertahanan di Timur Tengah, saya tidak pernah melihat corak seperti ini. Ketika penasihat dari Pentagon memberitahu saya bahwa maklumat mengenai serangan seterusnya dari Iran datang dari pelbagai saluran secara serentak, saya sudah memahami dengan tepat apa maksud kata-katanya. Permintaan ini bukan hasil daripada pelaksanaan budget atau perancangan strategik. Ini adalah negara-negara yang bertindak atas naluri kelangsungan hidup, berada di ambang persoalan sama, ada mereka boleh bertahan dalam serangan seterusnya atau tidak. Tetapi ada satu rekod yang lebih mengejutkan. Qatar. Qatar adalah negara yang belum pun menandatangani kontrak untuk sistem perisai. Namun, Kementerian Pertahanan Qatar telah meminta untuk memulakan rundingan kontrak baru dengan pihak berkuasa pertahanan Malaysia dan pada masa yang sama menetapkan syarat untuk penghantaran awal sebaik sahaja kontrak dimeterai. Meminta penghantaran awal tanpa kontrak adalah sesuatu yang saya saksikan buat pertama kali dalam 27 tahun saya dalam pasaran senjata. Kontrak senjata biasanya memerlukan rundingan selama bertahun-tahun, ujian teknikal, dan perbincangan antara kerajaan. Bagi mana-mana negara, keputusan untuk mengubah sistem pertahanan udara adalah keputusan yang mengubah struktur keselamatan negara secara keseluruhan dan sikap berhati-hati adalah wajar. Situasi di mana proses ini dipintas dan hanya kesimpulan yang dituntut hanya berlaku apabila ketakutan mengatasi logik. Permintaan Qatar itu sendiri adalah satu pengakuan. Kami sedang takut, dan kami memerlukan senjata Anda. Ada pepatah yang mengatakan senjata yang telah menyelamatkan sebuah bandar dalam pertempuran sebenar tidak memerlukan iklan. Saya sedang menyaksikan pepatah itu berfungsi bukan sebagai metafora, tetapi sebagai realiti yang harfiah. Namun, di tengah-tengah semua permintaan ini, terdapat satu masalah struktur, kapasiti pengeluaran tahunan. Sistem perisai oleh Malaysia tidaklah begitu besar. Saya melihat angka kapasiti pengeluaran dan membuat pengiraan pantas di dalam kepala. Permintaan kecemasan yang masuk serentak, negara-negara yang bertanya tentang kontrak baru, dan kuantiti yang realistik boleh dibekalkan oleh Malaysia. Apabila ketiga-tiga faktor ini digabungkan, jawabannya mudah. Bekalan tidak dapat memenuhi permintaan. Apabila penasihat itu menggambarkan negara-negara Timur Tengah sebagai bersaing antara satu sama lain, saya merasakan perkataan itu terlalu memperkecilkan realiti. Perkataan persaingan membayangkan adanya ruang. Tetapi dalam situasi sekarang, tiada ruang. Ini bukan persaingan. Ia adalah barisan untuk kelangsungan hidup. Dalam keadaan di mana serangan seterusnya dari Iran tidak diketahui bila akan berlaku, negara-negara yang pertahanan udaranya tidak mencukupi berebut-rebut untuk mendapatkan sistem senjata yang telah terbukti, cuba mendahului antara satu sama lain. Dan harga yang perlu dibayar untuk berada di hadapan barisan itu bukan hanya wang. Kuncinya adalah apa yang boleh mereka tawarkan, dan sama ada mereka mempunyai sesuatu yang diperlukan oleh Malaysia. Saya menyiasat lebih mendalam. Saya ingin tahu pilihan apa yang dibuat oleh Malaysia dalam situasi ini. Rekod menunjukkan bahwa kerajaan Malaysia sedang mempertimbangkan semula cadangan untuk menghantar sebahagian daripada unit yang telah ditempatkan untuk tentera udara di Raja Malaysia. Kaedah yang sama seperti yang mereka lakukan untuk UAE.
Saya membaca bahagian itu dan terdiam seketika. Keputusan untuk menjawab permintaan negara sekutu walaupun dengan risiko melemahkan pertahanan udara negara sendiri bukanlah satu pengiraan ekspor peralatan pertahanan biasa. Keputusan untuk menghantar peluru berpandu yang sepatutnya melindungi tanah air Malaysia ke Timur Tengah menunjukkan bahwa hubungan ini lebih daripada sekadar urus niaga bagi Malaysia. Saya dapat memahami sepenuhnya mesej yang disampaikan oleh pilihan itu kepada negara-negara Timur Tengah. Terdapat banyak negara yang menjual senjata, tetapi negara yang sanggup menggadaikan sebahagian daripada keselamatan negaranya untuk membantu sekutunya yang dalam krisis adalah jarang ditemui. Kepercayaan itulah yang kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Saya membentangkan peta. Arah log komunikasi yang bertaburan di seluruh Timur Tengah semuanya menunjuk ke satu titik. Malaysia. Aliran di atas peta itu bukan sekadar peta ekspor senjata. Ia adalah arah di mana Timur Tengah sedang mencari negara yang boleh dipercayai, dan di hujung arah itu berdirinya Malaysia. Kepercayaan yang lahir dari peperangan tidak boleh dibeli dengan wang. Ia hanya boleh dibina melalui ingatan bahwa seseorang berada di sisi Anda pada saat genting. Malaysia telah meninggalkan ingatan itu di Timur Tengah. Pada hari itu, buat pertama kalinya, saya sadar apa yang dicari oleh Timur Tengah sekarang bukan sekadar senjata. Ia adalah cara untuk terus hidup yang telah dicipta oleh Malaysia. Ketika permintaan kecemasan dari negara-negara Timur Tengah memuncak, saya menerima satu laporan yang berbeza. Laporan lapangan pameran peralatan pertahanan Timur Tengah. Pameran itu pada asalnya adalah satu acara besar-besaran yang dirancang oleh China untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam pasaran peralatan pertahanan Timur Tengah. Terdapat 190 syarikat yang mengambil bahagian dengan pameran jet pejuang sebenar dan drone bersaiz besar. Sejak awal lagi, pihak China tidak menyembunyikan niat mereka untuk menjadikan pameran kali ini sebagai titik perubahan yang muktamad dalam pasaran Timur Tengah. Ia bukan sekadar acara di mana syarikat-syarikat membuka gerai. Ia adalah pentas bagi China untuk mengisytiharkan bahwa mereka boleh menjadi pusat baru sistem pertahanan Timur Tengah. Dari segi kuantiti dan skala, ia amat mengagumkan. Namun, dalam laporan mengenai suasana di lapangan, terdapat satu ayat yang sama sekali berbeza dari jangkaan. Kebanyakan pengunjung bergerak berpusat di sekitar gerai Malaysia. Saya membaca ayat itu 2 kali. Di sebuah pameran yang dianjurkan oleh China dengan 190 syarikat, pengunjung sebaliknya menuju ke gerai Malaysia. Dalam sebuah pameran senjata, aliran pergerakan pengunjung adalah jauh lebih jujur daripada angka-angka yang gah. Orang ramai tidak bergerak ke arah senjata yang kelihatan hebat di atas kertas. Mereka bergerak ke arah senjata yang boleh dipercayai oleh negara mereka. Tidak kira betapa gemerlapnya pencahayaan di dewan pameran, atau betapa mengagumkannya rupa luaran senjata, ia tidak dapat menandingi satu rekod. Telah melindungi sebuah bandar pada malam itu. Aliran pergerakan itu sahaja sudah cukup untuk menunjukkan dengan jelas sentimen pasaran peralatan pertahanan Timur Tengah pada masa ini. Laporan video dari lapangan juga merakamkan satu lagi adegan. Pasukan aerobatik khas Tentera Udara Diraja Malaysia, Chris Sakti, telah mengadakan pertunjukan udara. Ini adalah kali pertama dalam sejarah pameran pertahanan di Timur Tengah di mana sebuah pasukan dari Asia Tenggara membuat pertunjukan udara. Video itu merakamkan corak besar yang dilukis dengan lengkungan yang jitu di langit dan sorakan gemuruh dari darat. Ribuan penonton mendongak ke langit, dan garisan yang dilukis oleh juru terbang Malaysia itu bukan sekadar pertunjukan akrobatik. Sambil menonton adegan itu, saya berpikir sendirian. Ini bukan sekadar pertunjukan udara. Ini adalah sebuah negara yang telah membuktikan kemampuannya dalam peperangan. Kini menunjukkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Ini adalah adegan di mana sebuah negara yang membina kemodernan dengan teknologi, kini mengukir teknologi itu di langit. Dan di bawah langit itu, para komander tentera dari Timur Tengah yang berdiri di sana sudah sedia maklum bahwa negara yang membuat peluru berpandu yang telah melindungi bandar mereka beberapa hari lalu kini sedang terbang di langit itu. Namun, pada petang hari itu, satu laporan dengan sifat yang sama sekali berbeza diletakkan di atas meja saya. Ia mengenai radar pertahanan udara buatan Cina yang ditempatkan di Timur Tengah.
Laporan itu menyatakan bahwa maklumat dari pelbagai saluran menunjukkan beberapa peranti pengesanan buatan Cina tidak berfungsi dengan baik semasa serangan peluru berpandu oleh Iran baru-baru ini. Ia bukan fakta yang disahkan secara langsung, tetapi lebih kepada kabar angin dan bukti keadaan. Namun, dalam pasaran senjata, kabar angin yang tersebar lebih cepat meruntuhkan kepercayaan berbanding kegagalan yang disahkan. Apabila cerita bahwa senjata seseorang tidak berfungsi pada saat genting mula tersebar dalam saluran ketenteraan, tiada cara untuk menghentikannya. Walaupun selepas itu pelbagai dokumen sanggahan dikeluarkan dan hasil pemeriksaan teknikal diumumkan, keraguan yang telah timbul sukar untuk dihapuskan. Saya menutup laporan itu dan merumuskan maksudnya. Dalam pasaran senjata, perkara yang paling penting bukanlah spesifikasi, ia adalah kebolehpercayaan di medan perang. Tidak kira betapa canggihnya teknologi sesebuah senjata, jika tersebar kabar angin bahwa ia tidak berguna di medan perang sebenar, senjata itu akan perlahan-lahan hilang dari pasaran. Sebaliknya, senjata yang mencatatkan kadar pintasan 96% dalam pertempuran sebenar dan berjaya melindungi sebuah bandar, dengan satu fakta itu sahaja, ia membina kepercayaan yang lebih kuat daripada mana-mana iklan atau pengumuman spesifikasi. China menunjukkan skala di pameran. Malaysia menunjukkan hasil di medan perang. Perbezaan itu kini jelas terpapar dalam aliran pergerakan pengunjung dan dalam log komunikasi negara-negara Timur Tengah. Beberapa hari kemudian, berita datang dari Jerman. Kerajaan Jerman mengumumkan akan melonggarkan secara besar-besaran peraturan mengenai ekspor peralatan pertahanan. Saya terhenti seketika melihat berita itu. Jerman adalah negara yang telah menyekat ekspor senjata dengan ketat selama berpuluh-puluh tahun. Berdasarkan semangat pasifisme pasca perang, larangan ekspor senjata maut dan jet pejuang telah menjadi tradisi selama lebih setengah abad. Tembok itu dibina oleh Jerman sendiri, dan untuk masa yang lama, tiada siapa yang menganggapnya sebagai masalah besar. Syarikat-syarikat pertahanan Jerman, dalam lingkungan sekatan itu, menumpukan pada pasaran domestik dan kerjasama teknikal dengan Amerika, dan struktur itu sudah cukup untuk mereka bertahan. Tetapi kini, tembok itu mula runtuh. Kebenaran ekspor jet pejuang, kelonggaran sekatan ke atas senjata maut, peluasan sasaran ekspor peralatan ketenteraan, secara rasminya, ia adalah penyesuaian dasar selaras dengan perubahan persekitaran keselamatan. Tetapi saya mentafsir di sebaliknya dengan cara yang berbeza. Kejutan yang dicipta oleh industri pertahanan Malaysia di Timur Tengah telah merangsang Jerman. Ketika sistem perisai sedang melindungi langit Timur Tengah, industri pertahanan Jerman tidak mempunyai apa-apa untuk ditawarkan di pasaran itu. Kekosongan itu telah diisi oleh Malaysia, dan kini Malaysia sedang pesat meluaskan rangkaian ekspor peralatan pertahanannya sambil membina hubungan baru dengan negara-negara Timur Tengah. Dari perspektif Jerman, mereka tidak boleh lagi hanya berdiam diri dan melihat aliran ini. Keputusan besar diperlukan untuk meruntuhkan tembok yang telah mereka bina sendiri selama setengah abad. Dan Jerman telah membuat keputusan itu. Melonggarkan peraturan bukan lagi satu pilihan. Ia adalah sesuatu yang mesti dilakukan agar tidak ketinggalan. Dan yang mendorong keputusan itu bukanlah Amerika atau Eropa. Ia adalah peluru berpandu buatan Malaysia yang telah melindungi sebuah bandar dengan kadar kejayaan 96% di langit Timur Tengah. Sementara itu, di Amerika Syarikat sendiri, suara-suara kebimbangan mula kedengaran. Satu memo dalaman Pentagon sampai ke tangan saya. Kandungannya menyatakan bahwa pertumbuhan industri pertahanan Malaysia berpotensi mengubah struktur pasaran pertahanan udara di Timur Tengah. Dan di bawahnya, dengan huruf kecil ditambah, kesan ke atas pasaran Patriot buatan Amerika. Saya terdiam lama di hadapan ayat itu. Patriot adalah sistem yang telah diletakkan oleh Amerika sebagai pusat sistem pertahanan udara Timur Tengah selama berpuluh-puluh tahun. Dalam strategi ketenteraan Amerika di Timur Tengah, kedudukan Patriot membawa makna yang lebih daripada sekadar ekspor. Ia adalah simbol bahwa Amerika adalah pembekal utama keselamatan di Timur Tengah. Dan melalui simbol itu, Amerika sentiasa mengekalkan kepimpinan dalam hubungannya dengan negara-negara di rantau itu. Negara yang menempatkan Patriot secara serentak memikul kewajiban dan ikatan dengan Amerika.
Itulah perbezaan antara penjualan senjata biasa dan penempatan senjata strategik. Potensi kedudukan itu mungkin tergugat, dan kemunculan potensi itu sendiri dalam memo dalaman bukanlah satu petanda kecil. Ia adalah bukti bahwa barisan pertahanan di Washington sudah mula mengambil serius perubahan ini. Saya memandang keluar tingkap. Langit malam di Washington masih tenang seperti biasa, tetapi pikiran saya sama sekali tidak tenang. Lanskap kuasa yang telah dikekalkan oleh Amerika selama bertahun-tahun dalam pertahanan udara Timur Tengah sedang beralih, perlahan tetapi pasti. China tampil dengan skala, tetapi kepercayaannya retak. Jerman walaupun terlambat, mula berlari dengan melonggarkan peraturan. Amerika pula gagal memenuhi jadwal penghantaran dan mencipta kekosongan. Dan kekosongan itu telah diisi oleh Malaysia. Dengan senyap, tetapi sepenuhnya. Pada hari itu, buat pertama kalinya, saya faham bahwa aliran pengunjung yang berkumpul di sekitar gerai Malaysia di pameran pertahanan Timur Tengah bukan sekadar tanda minat. Ia adalah isyarat bahwa pusat graviti pasaran senjata dunia sedang beralih. Isyarat itu sudah terukir dalam log komunikasi di seluruh Timur Tengah, dicatatkan dalam perubahan dasar Jerman, dan tersembunyi secara senyap di antara baris-baris memo dalaman Amerika. Satu pertempuran kecil yang bermula di Timur Tengah sedang secara senyap menggoncang struktur pasaran senjata dunia. Fakta itu kini dirasai oleh saya, pihak dalaman Amerika, Jerman, dan juga China. Cuma tiada siapa yang berani menyatakannya dengan lantang. Perubahan besar di dunia selalunya bermula tanpa bunyi, seperti ini. Walaupun negara-negara Timur Tengah silih berganti menghulurkan tangan, Jerman melonggarkan peraturan setengah abadnya, dan memo kebimbangan mula beredar di Amerika, saya masih terperangkap dengan satu soalan. Data sudah ada, kadar pintasan, jumlah tembakan, bilangan kejayaan, rekod logistik, aliran kontrak, semua angka menunjuk ke arah yang sama. Namun, saya masih belum mendengar secara langsung dari sesiapapun tentang apa yang sebenarnya berlaku pada malam itu. Selama 27 tahun melakukan kerja ini, jika ada satu perkara yang saya pelajari dengan yakin, ia adalah ini. Angka menunjukkan garis besar sesuatu peristiwa, tetapi hanya orang yang berada di sana yang boleh menceritakan apa yang berlaku di dalamnya. Tiada laporan yang boleh menyampaikan suasana di lapangan. Tiada statistik yang boleh menyampaikan perasaan orang yang menahan nafas di hadapan skrin radar. Saya memohon temu bual tidak rasmi dengan Ibu Pejabat Pertahanan Udara UAE melalui saluran diplomatik. Saya tahu kemungkinan besar ia akan ditolak. Rekod pertempuran yang melibatkan rahasia ketenteraan bukanlah maklumat yang mudah dikongsikan di luar saluran rasmi. Namun, tidak sampai beberapa hari, jawaban tiba. Satu talian video yang dilindungi keselamatan akan dibuka. Pada masa yang ditetapkan, skrin dihidupkan, dan seorang individu sedang duduk di sana. Beliau adalah seorang mejar operasi dari Ibu Pejabat Pertahanan Udara UAE, latar belakangnya ringkas, dan pencahayaan malap. Sebelum mula bercakap, beliau merenung saya seketika. Dalam kesunyian singkat itu, saya merasakan ada sesuatu yang istimewa. Pandangan matanya adalah pandangan seseorang yang menyimpan memori yang panjang dan mendalam. Saya meminta beliau untuk menerangkan secara langsung keadaan pada malam itu. Mejar itu mula bercakap perlahan. Yang pertama dikesan adalah peluru berpandu balistik. Apabila Ibu Pejabat Pertahanan Udara mengesan isyarat itu, mereka sudah membuat penilaian bahwa ia adalah serangan berskala tertentu, tetapi tiada siapa yang tahu sejauh mana ia akan mereba. Tetapi selepas peluru berpandu balistik pertama, isyarat kedua masuk. Kelajuannya berbeza. Trajektorinya juga berbeza. Apabila isyarat ketiga dan keempat menyusul, suasana di dalam Ibu Pejabat Pertahanan Udara berubah sepenuhnya. Peluru berpandu yang terbang dari arah yang berbeza, pada ketinggian yang berbeza, dan dengan kelajuan yang berbeza, mula memenuhi skrin radar serentak. Ia adalah serangan komposit yang menggabungkan peluru berpandu balistik, peluru berpandu yang hampir hipersonik, dan peluru berpandu jarak sederhana. Ini bukan sekadar provokasi ketenteraan. Ia adalah serangan yang direka untuk memaksa keseluruhan sistem pertahanan udara bertindak balas terhadap pelbagai ancaman yang berbeza pada masa yang sama.
Sementara setiap sistem pertahanan menumpukan pada ancaman yang boleh ditanganinya, peluru berpandu lain akan menyelinap masuk melalui jurang yang terhasil untuk sampai ke bandar. Dari perspektif penyerang, kaedah ini adalah strategi yang hampir sempurna. Tiada satupun sistem pertahanan udara tunggal yang mampu menangkis serangan komposit ini sendirian. Apabila setiap sistem menumpukan pada peranannya masing-masing, pasti akan wujud lubang di suatu tempat, dan matlamat penyerang adalah untuk satu peluru berpandu yang menyasarkan lubang itu jatuh di bandar. Sambil menerangkan adegan itu, Mejar itu berhenti seketika. Kesunyian itu menyampaikan lebih banyak makna daripada kata-kata. Ketakutan yang mungkin dirasai oleh mereka yang duduk di hadapan skrin radar pada malam itu, sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, terlarut dalam kesunyian singkat itu. Sistem pertahanan udara UAE terdiri daripada 3 sistem, buatan Amerika, Israel, dan Malaysia. Saya bertanya dengan berhati-hati, sistem mana yang paling banyak beroperasi dalam menghadapi serangan komposit itu. Mejar itu memandang keluar skrin seketika. Kemudian beliau berkata, pada malam itu, peluru berpandu yang paling banyak dilancarkan adalah buatan Malaysia. Saya terdiam mendengar kata-kata itu. Terdapat sistem Patriot buatan Amerika. Terdapat juga sistem pertahanan buatan Israel. Namun, fakta bahwa sistem perisai yang paling banyak digunakan pada malam itu bukanlah sekadar soal angka. Ia bermakna sistem itu dinilai sebagai yang paling boleh dipercayai dalam situasi tersebut. Keputusan di medan perang bukan dibuat berdasarkan teori. Keputusan yang dibuat pada saat genting antara hidup dan mati adalah keputusan yang sebenar. Dan hasil daripada keputusan sebenar itu adalah sistem perisai. Mejar itu menyambung ceritanya. Apabila pintasan bermula, tanda yang menunjukkan kejayaan mula muncul satu persatu di skrin radar. 1, 2, 3, 4. Kilauan pintasan yang meletup berturut-turut menerangi skrin seperti bunga api, dan apabila bilangannya bertambah, suasana di dalam ibu pejabat pertahanan udara perlahan-lahan berubah. Ia adalah saat di mana keputusasaan perlahan-lahan bertukar menjadi harapan. Setiap satu tanda kejayaan itu telah melindungi rumah demi rumah penduduk di bandar itu. Selepas semuanya berakhir, kadar pintasan dikira. Kadar kejayaan sistem perisai adalah 96%. Saya sudah tahu angka itu dari dokumen. Tetapi mendengarnya secara langsung dari mulut individu yang berada di hadapan skrin radar pada malam itu memberikan pengalaman yang sama sekali berbeza. Mejar itu berkata perlahan, jika tidak kerana senjata itu, kami mungkin telah kehilangan bandar kami. Kata-katanya terhenti seketika, kemudian menyambung, kita mungkin akan berbual tentang perkara yang sama sekali berbeza sekarang. Apabila kata-kata itu sampai dari seberang skrin, saya terdiam seketika. Mungkin telah kehilangan bandar kami bukan hanya bermaksud kekalahan ketenteraan. Ia adalah cerita tentang ramai orang yang tinggal di bandar itu. Ia bermakna rumah mereka, keluarga mereka, kehidupan harian mereka mungkin telah lenyap. Dan pada saat itu, saya buat pertama kalinya merasai dari lubuk hati saya fakta bahwa nama senjata yang telah menghalang semua itu adalah buatan Malaysia. Saya bertanya soalan terakhir. Jadi, sebab itukah Anda menghantar minyak mentah kepada Malaysia? Mejar itu tersenyum tenang dan menjawab, tidak. Saya terkejut dengan jawaban itu. Mejar itu menyambung, kami tidak menghantar minyak mentah. Kami membalas nilai yang setimpal kepada negara yang telah melindungi kami. Saat saya mendengar kata-kata itu, saya sadar bahwa selama ini saya telah melihat peristiwa ini dari kerangka yang salah. Sejak awal lagi, saya melihatnya sebagai satu urus niaga, pertukaran minyak dengan senjata, pertukaran untung rugi. Tetapi itu adalah cara saya mentafsir dunia. Selama 27 tahun, tabiat saya adalah menganalisis segala-galanya dalam aliran tenaga dan strategi ketenteraan sebagai satu pertukaran. Tetapi kata-kata Mejar itu datang dari bahasa yang sama sekali berbeza. Ungkapan membalas nilai bukanlah satu urus niaga. Ia adalah penghargaan, dan berat penghargaan itu adalah 6 juta tong minyak mentah. Selepas temu bual berakhir, saya tidak dapat mematikan skrin untuk seketika. Skrin itu sudah gelap, tetapi kata-kata terakhir Mejar itu seolah-olah masih bergema di dalam pejabat. Pada saat itu, barulah saya faham sepenuhnya fakta bahwa pada malam itu, di langit Timur Tengah,
makna nama Malaysia telah berubah sepenuhnya. Selepas temu bual dengan Major Wei itu berakhir, saya membuka semula laporan tenaga dunia. Walaupun ia adalah laporan yang sama, apa yang saya lihat kini berbeza. Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat. Kapal-kapal tangki mula mengurangkan operasi atau memilih laluan memutar kerana risiko, dan akibatnya, kos insurans logistik antara bangsa melambung tinggi. Keadaan menjadi semakin tidak menentu di mana walaupun ada kemahuan untuk membeli minyak mentah, pengangkutannya sendiri menjadi masalah. Saya menyelak laporan itu dan menyemak keadaan setiap negara. Yang pertama menarik perhatian saya adalah Jerman. Jerman adalah negara yang sangat bergantung pada import untuk sebahagian besar sumber tenaganya, terutamanya gas asli. Bekalannya telah banyak berubah. Jika Selat Hormuz ditutup atau logistik menjadi tidak stabil, Jerman akan menerima tamparan yang hebat. Ungkapan amaran bekalan tenaga mula muncul dalam laporan ekonomi Jerman. Sesiapa yang telah lama memerhatikan keselamatan tenaga akan segera memahami betapa beratnya ungkapan itu. Istilah peringkat amaran bukan bermakna krisis belum tiba. Ia bermakna kita berada di ambang krisis. Saya sekali lagi mengesahkan bahawa tempoh Jerman melonggarkan peraturan ekspor peralatan pertahanannya bertindih dengan tempoh amaran tenaga ini. Pengiraannya adalah untuk menjual senjata, membina hubungan baik dengan Timur Tengah, dan dengan hubungan baik itu menstabilkan bekalan tenaga. Jerman mula mengejar apa yang telah dilakukan oleh Malaysia, tetapi dengan lambat. Namun, titik permulaan Jerman dan Malaysia adalah berbeza secara asas. Malaysia sudah pun memiliki senjata yang terbukti di medan perang dan kepercayaan yang lahir daripadanya. Jerman pula baru sahaja berada di garisan permulaan. Mereka berlari ke arah yang sama, tetapi Malaysia sudah jauh di hadapan. Negara-negara Eropah yang lain juga berada dalam kebimbangan yang sama. Selepas hubungan dengan Rusia rosak sepenuhnya, rangkaian bekalan tenaga Eropah memerlukan penyusunan semula secara asas. Mereka perlu mencari sumber bekalan baru, menyambung saluran pipe baru, dan membina pakatan tenaga baru. Tetapi proses itu tidak berjalan dengan cepat. Infrastruktur tenaga bukanlah sesuatu yang boleh diubah dalam sekelip mata. Beberapa negara terpaksa menggunakan rizab mereka untuk mengharungi tempo bekalan yang tidak stabil, dan sambil bimbang tentang krisis seterusnya, mereka melaburkan banyak sumber untuk mereka bentuk semula hubungan dengan Timur Tengah. Tetapi rangkaian bekalan tenaga tidak boleh dibina dengan beberapa mesyuarat diplomatik. Ia memerlukan kepercayaan dan rekod prestasi yang dibina selama berpuluh-puluh tahun. Dan kepercayaan itu telah dibina oleh Malaysia dengan senjata. Ungkapan perang di mana sumber bergerak menggantikan peluru adalah gambaran yang paling tepat untuk situasi ini. Medan perang yang sedang dihadapi dunia sekarang bukanlah medan perang dalam arti kata tradisional. Ia adalah perebutan senyap, tetapi sengit antara negara-negara untuk melihat siapa yang dapat memperoleh rangkaian bekalan tenaga yang lebih stabil terlebih dahulu. Negara yang kalah dalam perang ini tidak akan ditembak mati. Cuma musim sejuk akan menjadi lebih sejuk, kilang-kilang akan berhenti, dan orang ramai akan mula bimbang tentang makanan. Itulah cara perang tenaga berfungsi. Saya membentangkan peta yang menunjukkan aliran tenaga dunia. Jerman tegang, Eropah diselubungi kebimbangan, dan Timur Tengah masih dalam sisa-sisa perang. Tetapi di tengah-tengah semua pusaran ini, hanya Malaysia yang anehnya senyap. Tiada darurat diisytiharkan, tiada langkah kecemasan diumumkan, dan tiada berita tentang usaha mendapatkan bekalan melalui saluran diplomatik. Dalam keadaan di mana dunia begitu kelam kabut merebut tenaga, kesenyapan yang ditunjukkan oleh Malaysia ini terasa agak luar biasa. Ia bukan kesenyapan kerana bimbang, tetapi terasa seperti kesenyapan seseorang yang sudah mengetahui kesudahannya. Saya mengeluarkan data mengenai status simpanan minyak mentah Malaysia. 6 juta tong yang datang dari UAE sudah pun mula memasuki kemudahan simpanan domestik Malaysia. Walaupun Selat Hormuz ditutup, walaupun logistik di Timur Tengah menjadi lebih tidak stabil, Malaysia sudah pun mempunyai margin keselamatan yang besar. Ketika negara-negara lain masih berhempas pulas untuk mendapatkan bekalan, Malaysia sudah selangkah di hadapan. Saya menyusun semula data yang telah saya kumpulkan menjadi satu aliran. Penempatan praktikal sistem perisai, bekalan ke Timur Tengah, keputusan untuk mengalihkan unit TUDM, pertukaran dengan minyak mentah, peluasan rangkaian pertahanan.
Ini bukanlah peristiwa-peristiwa yang berlaku secara berasingan. Ia adalah satu siri pilihan yang berterusan dengan satu arah tujuan. Saya menulis perlahan-lahan di buku nota saya, pertahanan kepercayaan tenaga. Senjata melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan menggerakkan tenaga. Itulah struktur yang telah dicipta oleh Malaysia. Saya melihat struktur itu di hadapan saya dan berpikir sejenak. Prinsip yang telah saya pegang selama 27 tahun adalah tiada layanan istimewa untuk mana-mana negara dalam krisis tenaga. Minyak mentah Timur Tengah akan dijual kepada penawar tertinggi atau dibekalkan secara keutamaan kepada negara yang mempunyai tekanan politik terkuat. Itulah peraturan pasaran tenaga yang saya tahu, tetapi Malaysia berada di luar peraturan itu. Malaysia tidak membuat tawaran tertinggi. Malaysia juga tidak menggunakan tekanan terkuat. Sebaliknya, mereka berada di sisi pada saat genting. Mereka menghantar peluru berpandu walaupun dengan risiko melemahkan pertahanan udara negara sendiri. Mereka menyediakan sistem yang boleh bertindak balas serta-merta sebagai ganti senjata Amerika yang memerlukan penantian selama 5 tahun. Dan pilihan itu telah kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Apabila seorang rakan sekerja bertanya mengapa Malaysia boleh begitu tenang dalam tempo ini, saya berpikir sejenak sebelum menjawab, negara yang sudah bersedia tidak perlu membuat bising, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu menghulurkan tangan lebih dahulu daripada orang lain, kerana mereka sudah mempunyai sesuatu yang terjamin. Apa yang dimiliki oleh Malaysia sekarang bukan sekadar 6 juta tong minyak mentah. Ia adalah senjata yang terbukti di medan perang, kepercayaan dengan Timur Tengah yang dibina melalui senjata itu, dan keselamatan tenaga yang lahir dari kepercayaan itu. Semuanya saling berkaitan dalam satu garisan. Pada hari itu, akhirnya saya faham, negara yang menjual senjata untuk mendapatkan wang dan negara yang membina strategi melalui senjata menjalani cerita yang sama sekali berbeza. Malaysia bukan sekadar negara pengekspor senjata. Ia adalah negara yang membina kepercayaan melalui senjata, dan dengan kepercayaan itu, memperoleh aset paling penting di dunia. Dan sementara dunia belum menyadarinya sepenuhnya, Malaysia sudah pun secara senyap melangkah ke peringkat seterusnya. Suatu pagi, setelah agak lama siasatan berjalan, saya menerima satu laporan diplomatik baru. Muka depannya biasa saja, senarai pertanyaan mengenai kerjasama pertahanan baru. Pada mulanya, saya membuka dokumen itu tanpa banyak berpikir. Saya menjangkakan nama-nama negara Timur Tengah akan muncul. UAE, Arab Saudi, Irak, Qatar, nama-nama yang sudah biasa saya lihat. Namun, di bahagian bawah senarai itu, satu nama yang tidak dijangka menarik perhatian saya, Pakistan, dan kemudian Vietnam. Saya terhenti seketika di hadapan kedua-dua nama itu. Pakistan dan Vietnam bukanlah sasaran tradisional pasaran peralatan pertahanan Malaysia. Kedua-dua negara ini telah bergantung pada sistem senjata negara lain selama bertahun-tahun. Pakistan adalah salah satu pengimport terbesar senjata buatan Cina, manakala Vietnam mempunyai sejarah panjang menggunakan sistem buatan Rusia sebagai tunjang utama. Fakta bahawa negara-negara seperti ini menghubungi Malaysia bukanlah sekadar petanda pengembangan pasaran. Sesuatu telah mengubah pertimbangan mereka. Saya mengeluarkan laporan ketenteraan berkaitan Pakistan. Kandungannya disusun dengan berhati-hati, tetapi intipatinya jelas. Rasa tidak puas hati terhadap peralatan buatan Cina semakin memuncak di dalam tentera Pakistan. Kecacatan pada jet pejuang, operasi peluru berpandu yang tidak stabil, masalah kualiti amunisi. Jika dilihat secara berasingan, ia mungkin kelihatan seperti isu-isu kecil. Tetapi fakta bahwa laporan-laporan ini datang serentak dari pelbagai unit dan melibatkan peralatan yang berbeza menunjukkan ia bukan sekadar masalah kualiti, ia adalah masalah kepercayaan. Dalam peralatan ketenteraan, keruntuhan kepercayaan adalah pada tahap yang berbeza berbanding produk pengguna yang rosak. Peralatan yang tidak berfungsi semasa latihan juga tidak akan berfungsi dalam pertempuran sebenar. Dan peralatan yang tidak berfungsi dalam pertempuran sebenar akan membahayakan nyawa askar-askar yang bertarung dengan mempercayainya. Laporan itu mencatatkan bahawa suara yang menuntut peralatan yang boleh dipercayai di medan perang mula tersebar secara senyap di dalam tentera Pakistan. Dalam konteks inilah panggilan ke Malaysia dibuat. Negara yang membuat senjata yang mencatatkan kadar pintasan 96% dalam pertempuran di UAE.
negara yang mempunyai teknologi yang terbukti di medan perang. Nama senjata yang telah melindungi sebuah bandar mula dibisikkan di dalam tentera Pakistan. Saya berpikir sejenak. Pakistan adalah negara yang mempunyai hubungan paling mendalam dengan China. Kerjasama ekonomi dan ketenteraan mereka telah terjalin rapat selama berpuluh-puluh tahun. Infrastruktur yang dibina dengan modal China di Pakistan adalah antara yang terbesar di Asia Selatan. Fakta bahwa negara seperti ini, sambil memendam rasa tidak percaya terhadap peralatan China, mula beralih pandangan ke arah Malaysia bukanlah sekadar keputusan pembelian senjata. Ia adalah isyarat bahwa pasaran senjata sedang disusun semula bukan berdasarkan logik ekonomi semata-mata, tetapi berdasarkan satu kriteria yang sama sekali berbeza, kepercayaan di medan perang. Vietnam juga sama. Laporan menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Vietnam mula mempertimbangkan secara dalaman untuk membeli kapal peronda buatan Malaysia. Vietnam telah lama mengendalikan sistem senjata buatan Rusia. Kerjasama ketenteraan dengan Rusia adalah paksi utama struktur keselamatan Vietnam. Namun, sejak perang di Ukraina, keupayaan pengeluaran industri pertahanan Rusia telah goyah, dan dengan bekalan alat ganti serta sokongan penyelenggaraan yang tidak menentu, Vietnam juga mula mencari pilihan baru sebagai pembekal yang boleh menggantikan Rusia dan mempunyai teknologi yang terbukti. Salah satu negara yang mula diperhatikan oleh Vietnam adalah Malaysia. Saya membentangkan peta di atas skrin dan menandakan satu persatu kawasan yang dihubungkan oleh peralatan pertahanan Malaysia. Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan. Setiap kali satu garisan dilukis, gambaran itu berubah. Ini bukan sekadar peta ekspor peralatan pertahanan. Melihat sifat dan skala negara-negara yang terhubung, ia adalah gambaran awal sebuah rangkaian keselamatan yang sedang terbentuk berpusat pada satu sistem senjata. Negara yang menggunakan senjata Malaysia akan bertukar teknologi dengan Malaysia. Negara yang bertukar teknologi dengan Malaysia akan membina kepercayaan dengan Malaysia. Negara yang membina kepercayaan dengan Malaysia akan bergantung pada Malaysia pada saat genting. Kitaran struktur itu sudah bermula di Timur Tengah dan kini merebak ke Asia. Malaysia, sambil mereka bentuk dan membina struktur ini, tidak berkata apa-apa, tiada pengisytiharan diplomatik yang gah, tiada pengumuman yang gilang gemilang. Mereka hanya berada di sana pada saat diperlukan dan memberikan apa yang diperlukan. Itu sahaja sudah cukup untuk melukis garisan-garisan baru di atas peta dunia. Saya coba memikirkan sejauh mana aliran ini akan berterusan. Kepercayaan yang bermula di Timur Tengah kini merebak ke Asia Selatan dan bersambung ke Asia Tenggara. Membeli senjata bukan sekadar tindakan membeli peralatan. Ia adalah tindakan mempercayai teknologi negara itu dan satu pilihan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan negara itu. Sebaik sahaja sistem senjata diperkenalkan, ia perlu digunakan bersama selama berpuluh-puluh tahun. Bekalan alat ganti, penyelenggaraan, latihan operasi, naik taraf. Dalam semua proses ini, hubungan dengan negara pembekal akan berterusan. Apa yang sedang dicipta oleh Malaysia sekarang bukan sekadar rekod prestasi. Ia adalah hubungan yang akan berterusan selama berpuluh-puluh tahun. Dalam hubungan itu, Malaysia dapat menjamin tenaga, meningkatkan suara diplomatik, dan membina kedudukan sebagai pusat kerjasama keselamatan. Dan titik permulaan semua ini adalah kilauan pintasan yang meletup di langit Timur Tengah pada malam itu. Setiap satu letupan telah melindungi sebuah bandar, dan memori itu kini menghubungkan dunia sebagai garisan di atas peta. Apabila seorang rakan sekerja berkata, "Sungguh menakjubkan betapa cepatnya Malaysia menjadi begitu besar," saya menjawab bahwa ungkapan itu tidak tepat. Bukan Malaysia yang menjadi besar, kata saya. Dunia yang mula mencari Malaysia. Perbezaan itu mungkin kelihatan kecil, tetapi sebenarnya ia adalah perbezaan yang muktamad, membesarkan diri sendiri, dan mula diperlukan oleh dunia lahir dari kuasa yang sama sekali berbeza. Malaysia tidak menonjolkan diri mereka. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang perlu pada saat yang diperlukan. Hasilnya kini terpapar di atas peta. Pada saat itu, buat pertama kalinya, saya mengakui Malaysia bukan lagi sekadar negara pengekspor peralatan pertahanan. Ia sedang menjadi satu pilihan baru yang diperlukan oleh dunia. Dan nama pilihan itu kini diketahui oleh Pakistan, Vietnam, Timur Tengah, dan juga Washington.
Apabila laporan bertimbun dan maklumat dari saluran keselamatan semakin bertambah, pada satu ketika saya bangun dari meja saya. Saya berjalan ke tingkap dan memandang ke langit Washington. Sepanjang mengejar kes ini, saya telah melihat data yang tidak terkira banyaknya. Rekod pertempuran, rekod logistik, log komunikasi, status kontrak pertahanan, status simpanan tenaga. Semua angka dan dokumen itu menunjuk ke satu arah. Namun, untuk masa yang lama, saya tidak dapat mentafsirkannya dengan betul. Saya membaca angka, tetapi saya tidak melihat cerita di sebalik angka itu. Saya kembali ke meja dan mengimbas kembali peristiwa pertama. Berita tergempar yang pertama kali saya lihat di bilik situasi bawah tanah itu, Malaysia peroleh 6 juta tong minyak mentah dari UAE. Ketika pertama kali melihat berita itu, saya serta-merta menegaskan ia mustahil. Minyak mentah kini tidak boleh dibeli walaupun dengan wang. Terutamanya dalam skala sebesar itu, ia lebih mustahil. Pertimbangan itu lahir dari kerangka analisis yang telah saya bina selama 27 tahun. Dalam krisis tenaga, tiada layanan istimewa untuk mana-mana negara. Minyak mentah Timur Tengah mengalir ke negara yang menawarkan harga tertinggi atau ke negara yang mempunyai tekanan politik terkuat. Itulah peraturan yang saya tahu. Peraturan itu tidak salah, cuma Malaysia berada di luar peraturan itu. Malaysia tidak menawarkan harga tertinggi. Mereka juga tidak menggunakan tekanan terkuat. Sebaliknya, mereka memilih kaedah yang berbeza. Mereka berada di sisi pada saat sebuah bandar diancam. Pada malam yang diselubungi 534 peluru berpandu, mereka menangkisnya dengan kebarangkalian 96%. Mereka menghantar peluru berpandu, walaupun dengan risiko melemahkan pertahanan udara negara sendiri. Dan pilihan itu telah kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Saya mengumpulkan semua bahan yang telah saya kumpulkan ke dalam satu skrin. Data pertempuran UAE, permintaan kecemasan dari Arab Saudi, Irak, dan Qatar, aliran pengunjung di pameran pertahanan, masalah kebolehpercayaan radar buatan Cina, pelonggaran peraturan Jerman, minat dari Pakistan dan Vietnam, kebimbangan dalam pemodalaman Amerika. Ini bukanlah himpunan peristiwa yang kelihatan tidak berkaitan yang berlaku di negara-negara yang berbeza. Ia adalah satu aliran gergasi. Dan di titik permulaan aliran itu, berdirinya Malaysia. Saya melihat sekali lagi 3 perkataan yang telah saya tulis di buku nota saya: pertahanan, kepercayaan, tenaga. Senjata melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan menggerakkan tenaga. Dalam struktur itu, Malaysia telah bertindak secara konsisten dari awal hingga akhir. Membina kepercayaan adalah lebih penting daripada menjual senjata untuk mendapatkan wang, dan dengan kepercayaan itu memperoleh sumber paling penting di dunia. Pada saat itu, saya teringat kembali suasana di Forum Pertahanan Washington pada tahun 2019. Ketika wakil syarikat pertahanan Malaysia selesai membuat pembentangan, saya telah melontarkan kritikan sinis. Teknologi hebat, tetapi saya tidak nampak strategi untuk bersaing. Pada masa itu, penyelidik Malaysia itu berkata dengan tenang tetapi tegas, peperangan tidak berlaku di dalam makmal. Saya ketawa mendengar kata-kata itu, sebab itulah wujudnya senjata buatan Amerika. Kenangan itu kini kembali dengan berat yang sama sekali berbeza pada saat ini. Mereka sudah tahu bahwa data dari medan perang bukan data makmal yang menggerakkan dunia, bahwa memori telah melindungi sebuah bandar pada malam itu, bukan spesifikasi di pameran yang membina kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan menjadi tenaga, diplomasi, dan rangkaian. Mereka tidak menjelaskan strategi mereka. Mereka hanya melaksanakannya. Saya meletakkan tangan di halaman terakhir laporan saya. Ketua saya telah meminta saya untuk merumuskan perkara ini sebagai diversifikasi bekalan tenaga. Beliau juga berkata, kenyataan tidak selalunya menjadi strategi. Saya faham maksud kata-katanya. Untuk terus hidup di Washington, kadangkala tafsiran yang mudah diterima lebih diperlukan daripada kebenaran yang tidak menyenangkan. Analisis bahwa pasaran patriot mungkin tergugat akan mencetuskan bantahan dari lobi pertahanan. Laporan bahwa pusat graviti pertahanan udara Timur Tengah sedang beralih akan membawa kepada kesimpulan bahwa strategi Amerika di Timur Tengah perlu disemak semula sepenuhnya.
Itu adalah cerita yang tidak mahu didengari oleh sesiapapun, tetapi saya memutuskan untuk menulis kebenaran seadanya. Kerana ini bukan sekadar cerita tentang pertumbuhan industri pertahanan Malaysia. Ini adalah cerita tentang bagaimana struktur keselamatan dunia sedang berubah. Jika kita gagal mentafsir perubahan ini dengan betul, kita akan ketinggalan mengejar selepas perubahan itu menjadi kekal. Sebagai seorang ahli strategi, itu adalah perkara yang paling harus dielakkan. Saya menulis dalam laporan saya telah lama salah menilai Malaysia. Mereka tidak menjual senjata, mereka menjual kepercayaan, dan sebagai balasannya, mereka menerima minyak. Apabila saya menyerahkan laporan itu dan keluar dari pintu pejabat ketua saya berhenti seketika di koridor dan berfikir. Pada mulanya, saya pikir ia hanyalah satu berita tergempar. Satu urus niaga yang mustahil. Tetapi, sekarang saya faham, yang bergerak pada hari itu bukanlah 6 juta tong minyak mentah. Ia adalah cara dunia melihat Malaysia. Dan pandangan itu, sekali ia berubah, tidak akan kembali seperti sedia kala. Sebagai seseorang yang telah menganalisis Timur Tengah, tenaga, dan pasaran senjata selama berpuluh-puluh tahun, pada hari itu, buat pertama kalinya, saya mengakui, saya telah lama melihat Malaysia sebagai sekadar pemain dalam permainan ini. Tetapi, Malaysia sudah pun menulis semula peraturan permainan itu sendiri dan mereka melakukannya dengan begitu senyap tanpa disedari sesiapapun. Selama berpuluh-puluh tahun, saya telah menganalisis Timur Tengah, tenaga, dan pasaran senjata. Sebab itulah, apabila melihat berita tergempar pada pagi itu, saya pikir ia hanyalah satu urus niaga biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari satu kebenaran yang sama sekali berbeza. Malaysia bukan sekadar negara yang menjual senjata. Mereka membina kepercayaan melalui senjata, memperoleh tenaga dengan kepercayaan itu, dan dalam proses itu, membina satu rangkaian strategik yang baru. 6 juta tong minyak mentah itu hanyalah hasilnya. Perubahan sebenar sudah pun bermula, dan di tengah-tengahnya, ada Malaysia. Anda semua, setelah mendengar cerita ini, babak manakah yang paling meninggalkan kesan di hati Anda? Malaysia, sebuah negara yang bangkit dari cabaran untuk menjadi sebuah kuasa teknologi yang dipercayai dunia, adalah sebuah keajaiban yang jarang ditemui dalam sejarah manusia. Dengan melanggan dan memberikan butang suka, Anda akan membantu kami menyampaikan lebih banyak cerita menarik. Terima kasih kerana menonton.